Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan sambung dengan pelajaran yang lepas. Okey, buka muka surat, buku teks muka surat 206 dan juga 207. Okey. So, kita tengok kat sini, okey, kita nak belajar hari ni tentang alat pemadam api Okey, pernahkah anda menjalani latihan kebakaran di sekolah? Okey, biasanya adalah walaupun tak pernah berkali-kali, rasanya sekali tu pernah ada Okey, sebab setiap sekolah dia, setiap institusi, setiap bangunan dia mesti akan ada latihan kebakaran Okey, sudah pasti pihak bomba akan menunjukkan cara menggunakan penggunaan alat pemadam api yang betul. Okey, alat pemadam api merupakan alat perlindungan kebakaran yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. Okey, kebakaran kecil. Okey, memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. Kita highlight senang. Okey, memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. Okey, kalau api tu besar janganlah guna alat pemadam api, sia-sia sahaja, sebabnya alat pemadam api biasanya dia tak cukup lah. Okey, bahan yang digunakan tu tak cukup untuk memadamkan api yang besar. Okey, bahan yang digunakan dalam alat pemadam api berbeza mengikut jenis kebakaran yang berlaku. Okey, contoh. Okey, dia boleh tengok, terus tengok dekat sini jadual bawah ni dia kata Okey, bahan yang terbakar kolom yang pertama, kemudian contoh bahan dan juga alat pemadam api yang digunakan. Okey, kita tak boleh sewenang-wenangnya kita guna Okey, tak boleh untuk macam kita guna air macam untuk padamkan api yang berpunca daripada gas, guna air, tak, dia tak akan berfungsi dengan baik lah. Okey, sebab itulah dia kena ada pemadam api khas. Kalau dekat tong alat pemadam api tu dia akan tulis okey, bahan dia apa, bahan dalam tu apa, dan juga boleh memadamkan bahan apa yang terbakar. Apakah bahan yang terbakar tu yang dia boleh padamkan. Okey, kita tengok yang pertama. Contoh yang pertama adalah pepejal. Okey, contohnya kayu, kain, kertas. Okey, boleh gunakan air ataupun serbuk kering. Okey, air biasa pun awak boleh guna ataupun serbuk kering. Okey, dalam alat pemadam api dia tak akan isi air. Air tu awak gunalah air paip yang ada, sumber air yang ada di persekitaran. Okey, serbuk kering ada di dalam alat pemadam api. Okey, contoh yang kedua, bahan yang terbakar adalah cecair, iaitu minyak, varnish dan juga cat. Okey, mesti jangan guna air lah. Okey, dia tak boleh guna air Okey, gunakan busa, serbuk kering dan juga karbon dioksida. Okey, busa ni pun ada juga dalam alat pemadam api, serbuk kering dan juga karbon dioksida pun ada juga dalam alat pemadam api. Cuma dia berbezalah botol dia, tong dia tu berbeza Kemudian gas, yang contoh gas adalah propana, asetilena, metana. Okey, gunakan yang sama seperti memadam cecair lah, iaitu busa, serbuk kering dan juga karbon dioksida. Okey, kemudian untuk logam pula. Okey, logam kalium, natrium, magnesium dan juga kalsium. Okey, ini logam aktif. Okey, logam yang sangat reaktif. Okey, dia kalau logam ini kalau terdedah pada udara pun dia boleh terbakar. Okey, so kalau untuk logam ni tak boleh gunakan air, kena gunakan serbuk kering ataupun pasir kering. Okey, kalau pasir tu timbuskan sahaja ke atas logam tersebut. Okey, biasanya logam ni dalam bentuk yang kecil pun dia boleh memadamkan menjadi punca api lah. Okey, logam ni kita panggil dia sebagai logam reaktif. Dah belajar dah untuk tajuk yang sebelum ni, awak dah belajar dah. Okey, jadual berkala tu. Okey, sains dan saya. Okey, tengok kat sini. Tengok. Dia kata, Kamal, cepat ambil sebaldi air sebelum api merebak. So, Kamal pun cakap, jangan. Air lebih tumpat daripada minyak dan akan tenggelam di bawah minyak. Jadi, api tidak akan padam. Kita perlu menggunakan
busa. Okay. So ini situasi lebih kurang macam dekat rumah, tapi Kamal ni dia pakai baju macam baju sekolah pula kan. Okay, situasi yang dekat rumah. Okay, kalau berlakunya begini, tolong jangan gunakan air, sebabnya dia tak akan kalau api yang kecil-kecil tu boleh lah. Okay, tapi api yang besar macam ni dia tak akan terpadam dengan air. Okay, kena gunakan alat pemadam api. Biasanya alat pemadam api yang untuk rumah dia akan gunakan busa lah biasanya. Okay, sekarang ni banyak yang kempen alat pemadam api, satu rumah satu alat pemadam api, tapi dia awak kena handle dengan baik lah. Okay, sentiasa check dia punya tahap kandungan dia berapa, tekanan dia berapa. Itu dia macam leceh sikit lah. Okay, tapi tak apa, sebab kita ada orang yang macam mak ayah awak pandai lah untuk selenggara, sebab dia bukannya setiap masa nak kena tengok. Okay, mungkin setahun sekali sahaja perlu tengok. Okay, dan gantung di tempat yang sesuai. Kalau dalam cerita Upin Ipin tu kan, kan dia kata Kak Ros pandai ke guna kan. Kak Ros pandai kan guna, dia ada dekat rumah dekat rumah Opah tu ada tersimpan alat pemadam api. Okey, kita tengok kat sini Okey, next, seperti yang anda telah pelajari, okey, pembakaran memerlukan oksigen, haba dan juga bahan api. So, prinsip pemadam api adalah dengan menghapuskan salah satu faktor penyebab kebakaran. Okey, prinsip tersebut boleh dilakukan dengan teknik-teknik berikut. Okey, yang pertama, okey, ini contohnya kalau awak tak ada alat pemadam api lah. Okey, yang pertama, menyelimuti. Okey, ambil kain besar, tutup. Okey, memutuskan hubungan bahan bakar dengan oksigen ataupun udara. Contohnya, menutup permukaan bahan bakar dengan selimut api, karung basah, lumpur, pasir, tanah ataupun busa. Okey. So nak tutup tu janganlah sebarangan. Okey, ada jenis-jenis kain yang boleh untuk memadamkan kebakaran. Okey, contohnya kita panggil dia sebagai macam selimut api lah. Okey, dia kalis api. Okey, ada juga kain-kain yang dekat rumah kita yang kalis terbakar, tapi tak semua Okey, sebab tu kena tahulah. Okey, nak buat apa kena ada ilmu, kena tahu dulu Okey, kemudian karung basah. Karung basah ni biasanya dia ada karung khas lah. Kita basahkan dan juga tutup kita tutupkan api tersebut dengan karung tu. Okey, selimut api dan karung basah ni kita boleh beli Sekarang ni cikgu tengok ada banyak jual dekat Shopee. Okey, selimut api, karung basah ni semua. Okey, sebagai langkah berjaga-jagalah. Okey, lumpur, pasir, siapa yang duduk dekat macam dekat dapur dia ada tanah ke apa ke kan, okey, boleh juga. Okey, siram, campakkan dekat puncak api tu tanah pun boleh. Okey, busa ni macam dia semacam buih sabun macam tu lah. Okey, tapi bukannya buih sabun yang awak buat dekat ni, tak, dia buih khas lah untuk memadamkan kebakaran. Okey, itu menyelimuti. Okey, kemudian yang kedua kita nak tengok mendinginkan. Okey, mendinginkan permukaan bahan yang terbakar dengan menyemburkan air atau lapisan karbon dioksida. Okey, menyemburkan air ataupun sembur lapisan karbon dioksida. So dalam tong pemadam api tu dia ada karbon dioksida. Air tak adalah. Okey, air boleh ambil daripada punca air. Okey, C, mengurangkan jumlah bahan bakar ataupun memutuskan sumber bahan bakar. Teknik ini dapat dilakukan dengan memisahkan benda yang terbakar, menjauhkan benda yang belum terbakar dan menutup punca bekalan gas ataupun minyak. Okey, kalau macam ada kayu-kayu dekat situ contohnya lah kan, kalau awak bakar sampah ke apa ke, tapi api tu merebak terlalu cepat. Okey, dia besar terlalu cepat. So alihkan kayu-kayu api ataupun bahan-bahan yang mudah terbakar macam contoh daun-daun tu. Okey, tarikkan ke tepi. Okey, tarikkan ke tepi, asingkan supaya api tu akan lama-lama dia akan kecil lah. Okey, macam tu Okey, kita tengok kat sini. Eksplorasi sains, dia kata kat sini, selimut api merupakan selimut khas yang diperbuat daripada bahan kalis api. Selimut ini menutupi api dan menghalang oksigen daripada masuk
ke bawah selimut sehingga akhirnya menyebabkan api terpadam. Dia menulis kat situ lah, selimut api. Okey, sebelum guna kena tahulah cara-cara dulu nak guna. Okey, kemudian yang terakhir kita nak tengok amalan sikap berjaga-jaga untuk mengelakkan kebakaran. Okey, sikap berjaga-jaga untuk mengelakkan kebakaran. Okey, yang pertama, jauhkan bahan yang mudah terbakar daripada api. Jangan pergi letak kain-kain apa semua dekat dengan sumber api lah kalau masak ke apa ke kat dapur tu. Okey, sentiasa peka terhadap barangan elektrik yang digunakan. Okey, kalau macam sekarang ada oven, microwave apa semua tu, apa lagi, air fryer lah apa semua tu lah. Okey, pastikan handle with care lah. Kalau macam jangan gunakan suhu yang terlalu tinggi. Pastikan awak ada bersama orang yang lebih besar bersama-sama dengan awak lah. Jika awak tak tahu, boleh minta pertolongan. Jangan pandai-pandai sendiri. Okey, so ni yang pertama. Okey, yang kedua, tengok yang ketiga. Okey, tidak meletakkan terlalu banyak beban pada satu sumber elektrik. Okey, jangan pergi pasang soket banyak sangat dekat satu plug. Okey, sampai 2-3 soket. Nanti dia akan mudah terbakar. Soket tu pun dia akan panas, dia akan lelembik. Kalau perasan lah. Okey, kalau boleh kita sekarang ni kan minimize kita punya penggunaan elektrik kan untuk jimat tenaga kan. So plug yang tak perlu, soket yang tak perlu, cabut. Okey, soket yang tak perlu, cabut. Okey, tinggalkan soket yang betul-betul perlu sahaja. Okey. Kemudian yang keempat adalah memasang alat pengesan asap dan penggera kebakaran di rumah. Okey. So ini ada banyak lah jual dekat pasaran. Kedai ada, dekat Shopee ada, semua ada lah. Okey, boleh pilih, boleh beli apa yang awak nak, murah mahal semua ada. Okey, kemudian yang kelima, tidak membuang puntung rokok ketika apinya masih menyala. Okey, kalau ni untuk orang yang merokok lah, awak ni tak merokok. Okey, tapi perhatikan orang di sekeliling awak. Okey, ada kenalan ke, siapa ke, ayah ke, atuk ke, apa semua tu lah. Okey, kalau dia orang buang puntung rokok tu, pastikan dia matikan api tu dulu, tenyih dulu puntung rokok tu, barulah buang pun di tempat yang betul, tempat abu rokok tu kan. Jangan pergi campak merata-rata. Jangan pula campak dalam tong sampah, sebab kalau campak dalam tong sampah tu plastik. Okey, rokok tu dia masih ada api lagi, ada haba lagi, nanti dia akan menyebabkan kebakaran. Okey, dan nombor 6, simpan mancis dan pemetik api di tempat yang selamat untuk elakkan daripada anak-anak kecil bermain dengan mancis dan pemetik api. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Okey, kejap lagi cikgu akan share latihan. Okey, cikgu akan share latihan ya. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.